Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Anda pastinya bersama dengan saya Farah Fauzana dan malam ini kita bersama dengan Fin Jamal. Dan sebelum kita akan bersama dengan Fin Jamal, pastinya kita akan bersama dengan our Baskers of the Night. Hari ini adalah hari Rabu. Sekali lagi kepada anda yang mungkin baru saja bersama dengan saya. Dari Rabu ke? Sudah dah hari Rabu. Kejap lagi kita akan bersama dengan Shakila juga, our Baskers of tonight. Saya ampun maaf sebab kelewatan. Saya akan bagi tahu kenapa lewat je. Jangan makan durian. Okey. Saya akan kongsikan sebentar saja lagi. Tapi sebelum kita nak bersama dengan Fin, sebelum kita nak bersama dengan Shakila, guys, saya tadi sempat stok si kecil ni. Geram kita. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Baba, Baba, in the sky. Michael, Michael, in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Yeah. Next. Lepas tu? Kau record kan? Kau pakai phone mak kau kan? Dia pakai phone mak dia ya. Mak dia tak tahu tau. Gitulah si kecil tu nak buat macam mana. Aunty tengah pegang. Ni bakal bertukar tangan milik kepada Sakti. Mungkin Sakti boleh lakukan sesuatu. Hello. And terima kasih kepada anda semua yang menonton. Salam daripada Papua Raja Ampat Indonesia. Terima kasih. Salam dari Shah Alam, Kuala Lumpur, Shah Alam, Selangor, Malaysia. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Ramai rakan-rakan. Tadi saya nampak Cikgu Z kat situ. Saya nampak, saya dah tahu Fin dah masuk. Cuma sekarang ni saya sedang menanti kehadiran. Kehadiran katanya. Di manakah saya punya Shakila? Shakila, if you are already there, boleh tak awak request untuk live. Kawan-kawan, sekali lagi malam ni kan, sebab saya tadi dah 2-3 kali test live. In case hari ni anda terpaksa melihat saya line tak cantik. Itu nama dia, line tak cantik. Wow, kita ada Abang Long, Shah Alam, Fahmi Manan. Kawan-kawan, jangan lupa untuk dapatkan aiskrim ala-ala Thailand macam gitu kan, tolak-tolak yang lenyek tu, lepas tu dapat. Yes, there you go. Jangan lupa pergi ke Shah Alam PKNS. Okey, ramai yang saya menonton sekarang ni. Terima kasih sekali lagi kembali bersama dengan saya pada malam ini. Kita akan bersama dengan Fin Jamal. Malam ni kita akan bercerita pasal korban. Sebab yelah semalam kan, Alhamdulillah. Yang bawa motor kuat laju-laju sangat bang. Orang kat luar bawa motor. Biasalah rumah pergi jalan kan. Nak beritahu kepada anda semua, semalam Raya Haji. Tahniah kepada anda yang telah menjalankan ibadat kurban. InsyaAllah kepada kawan-kawan yang lain kalau belum berkesempatan lagi. Saya sebenarnya ada tips kepada anda yang mungkin selalu fikir macam, alah saya masih lagi tak mampu nak buat ibadat kurban. Kalau kita setiap tahun ada tabung, kita ada tabung untuk pergi melancong. Kan? Ada tabung kutu. Kan? Kita juga perlu ada tabung untuk kurban. Maknanya mulai hari ini ataupun mungkin bulan depan, starting in August, kita dah tabung lah. Maknanya okey, kalau seekor kambing RM500, bahagi dengan 12 untuk sampai ke kurban tahun depan, berapa setiap bulan? There you go. InsyaAllah bolehlah kita bersama-sama. Okey, kita dah bersama dengan Shakila. Sebelum kita bersama, kita akan bersama dengan Shakila dahulu, menantikan kehadiran. Orang Sabah ni tahu. Ui, jauh betul Datuk. Nah, tu dah. Hilang sudah kau ni. Sekejap ah. Saya kena kasih hilang di belakang. Boleh dengarkan suara saya tu? Kenapa saya tidak dengar suara kau? Saya tak dengar suara awak lah, Shakila. Kawan-kawan, adakah anda dengar suara Shakila? Beritahu kepada saya, tekan yes. Kalau ada rasa, Shakila cakap hi Shakila, hi. Saya tidak dengar. Panjang betul rambut suami dia. Kau tidak on ke itu mic ke tu? Nah. Belum, tidak dengar. Tidak. Okey, awak boleh dengar saya. Awak boleh dengar saya. Tapi saya tak boleh dengar awak. Kawan-kawan, bagi tahu kat saya, adakah anda boleh dengar suara Shakila? Sebab saya akan check balik juga dengan tim saya. Tak dengar suara. There you go. Habis kau cikgu cakap tak dengar suara. Apa ni tak dengar? Kau tengok si Fin tu dah bagi tahu tu. Tidak dengar. You cocok mic dengan ni. Oh, dia pakai ni. Dia orang pakai mixer. Kau pakai tu mixer? Tidak, saya tidak tahu. Saya tidak dengar. Tak. Ramai ni yang kata tak dengar ni.
Okay, just to let you know kawan-kawan, Syakila kini berada di kau kasih cucuk di bawah. Bukan. Orang cucuk di sini. Oh, kau cakap. Okay, saya faham. Okay, jangan confuse. Boleh? Okay. Okay, kawan-kawan, sebenarnya Syakila adalah our Baskers of the Night. Syakila kini berada di KK, betul? Wow. Di Tawau. Sorry, saya kasih silap sudah ni. Okay, dan nak tahu tak sebenarnya selain being a Baskers, Syakila juga merupakan salah seorang NGO yang sangat aktif nak time COVID ni. Kau pergi mana hari ni? Hari ni pergi teman ibu pergi vaksin. Pergi vaksin. Ah. Ada lagi aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang selalu you buat? So far sampai makanan untuk frontliner. Masih lagi buat? InsyaAllah sekarang rehat dulu beberapa hari. Kasih rehat insyaAllah. Mungkin malam ni kawan-kawan kalau you guys orang kata sudi berkongsi rezeki tenaga, you guys can check out dekat Ramli Syakila punya Instagram. Sebelah tu siapa? Husband. Bah. Saya mau tengok muka dia. Sikit. Nah, handsome sudah tu. Okay, so again guys, malam ini sebelum kita dah bersama dengan Fin Jamal, ramai yang dah request sebenarnya lagu raya lah, Al-Maklum lah semalam. Walaupun kita ni PKP kan Syakila kan, raya mau raya juga tahu. Raya korban di Tawau macam mana? So far ada juga korban. Tapi biasalah 15 orang dalam satu kawasan. SOP. Tapi tidak semeriah 2 tahun yang lepas lah. Itu adalah pasti. Kita doakan insya-Allah lepas ni kemeriahan insya-Allah kembali insya-Allah. Okey, jom kita hari ini kita bersama dengan Ramli Syakila. Okey, sebelum kita bersama dengan Fin Jamal, Syakila nak perform lagu raya. Oh my god, kita off commenting sekejap bagi nampak muka tu. Nah, kasih tengok muka dia. Ready to perform lagu raya guys. Sekali lagi. Syakila. Okay, so tadi saya baca komen ada yang request lagu Dayang Kuintan. Kalau ada yang request Dayang Kuintan, Senandung Hari Raya untukmu. Kalau semput-semput tu biasalah kan, jobless memang tak ada. Okay, ready in 3, 2, 1, go. Ku senandungkan lagu untukku yang jauh di mata aku kirimkan kasih di angin lalu. Semoga akan hilang rasa rindu, hilang pilu resah di kalbu. Kanda kerana tak dapat bersamamu sayang di hari raya, hari yang bahagia. Kerana tugas pada negara dan semoga kekal sejahtera. Ku harap dikau gembira, oh di samping ayah serta bunda. Untuk keluarga tercinta, ku ucapkan selamat hari raya. Dengarlah sayang lagu untuk mengganti dirimu. Semoga kau akan terhibur selalu di dalam suasana hari raya. Terimalah dengan rasa bangga. Guys, tekan love guys. Masya Allah. Today all the way from Tawau.
we have Shakila and the husband. Korang sebenarnya Buskers nama apa tu? Kasi lupa sudah ni saya nama. Apa tu? Buskers nama band apa dia? Biasanya The James Band lah. The James. Yes. Shakila, awak tunggu sekejap dekat situ. Saya nak jemput sahabat saya ni. Masya Allah sedang sedia Baik. bersama-sama dengan dia. Nanti bila Fi dah masuk, awak boleh cakap hi kat dia. Lepas tu kita akan jumpa balik selepas ini. Jangan lupa, jangan hilang pula, jangan tidur. Awal lagi, Bak. Mana tahu nah tu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Hari wabarakatuh. Raya. Hai. Mai Raya. Hai, apa khabar kau? Okay, terima kasih Shakila. Kita jumpa lagi selepas Shakila. Guys, itu dia everybody. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dengan pinjaman dia aku mulakan live ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Masya Allah. Everybody give love Fin Jamal in the house. Hey, syaitan. Nah masuk. Nah ada ke? Nah. Assalamualaikum semua, apa khabar? Thank you so Waalaikumsalam. much. Di bilik sebab selalu menjemput diriku. Semua biasalah busy, macam-macam kerja kan. Macam saya selalu tolak lah. Jadi si rumah ni busy. Tahu si rumah paling busy adalah Fin Jamal. Betul. Jauh ni kalau nak jumpa ni kena merentas negeri. Tapi bila dia walaupun begitu malam ini again guys, setiap hari Rabu artis masuk bilik. Tapi kali ni akak masuk bilik. Ya, tapi ni bilik office je, bilik study. Bilik office? Kita pun bilik office juga. Bilik office tadi package. Oh dia pun tolak juga. Sihat semua? Sihat Alhamdulillah. Kau dah makan belum? Aku ini tadi aku masak selemak. Lepas tu macam biasa kalau masak selemak dia all rounder. Dia macam dia pagi makan sampai ke malam. Aku jenis pesen masak macam tu. Aku rasa semua Berulang. Betul, semua orang melalui benda Semua orang semua orang melalui rasa yang sama. Nasi lemak pun. Ya, aku malas buat live dengan kawan-kawan. Mak Dan pun sama. Mak Dan kata kalau dah masak ni tengah hari, mungkin sampai ke malam ataupun besok breakfast makanlah benda yang sama. Jangan membazir. Dia macam orang kata kalau goreng telur bagi tu, dia sampai janji keras dah macam plastik dah telur. Ya. Janji habis. Betul. Okay, so mari kita mulakan. Baik, bismillah. Okay guys, tu dia ramai yang kata rindu adik aku Awas semua ada. I nampak Na pun ada juga kat situ. Kak Pink. Okay, kalau ini Kak Pink, ini Kak Pong. Sebab dia kembung. Kak Pink, Kak Bong. Okay, lain Okay, guys sebenarnya bila Faiz cakap lah, Fin jom kita nak live malam ni hari Rabu, boleh tak sekian-kian kali ni kan kita nak ajak lah. In fact saya pun dah tanyalah beberapa rakan selebriti, insyaAllah minggu depan kita penyampai pembaca berita dan juga penyampai radio RTM. InsyaAllah masuk bulan Ogos nanti kita akan bersama dengan cikgu pula, personality. So macam aku tergolong ke? Tak, tu aku nak cakap tu nak masuk ke arah situ lah. Macam ni kau ni aku tak pasti. Cikgu pernah. Penyanyi pun pernah. Pencipta lagu masih. Aku punya pelakon filem Aku nak sambung. Aku nak sambung ni. Bagi aku sambung. Aku terlalu berbakat lah. Ya Allah, ujung. Kejap. Kau jangan main-main. Filem apa ni? Kenapa aku tak tahu Tak tahu kan? Itu lah. Kau tak kenal aku betul lagi. Tapi Alhamdulillah kau kenal aku ketika aku tengah progress menjadi lebih elok lah. Okay, masa berubah. Okay, tak kira macam zaman jahiliah lah. Filem apakah? Ramai dah tanya. Filem apakah? Pelakon teater juga katanya. Yeah, of course. Teater lah. So jiwa aku lah. Tapi aku terlepas kejap lah. Buat filem sempat dengan arwah Uncle Kus ada dalam tu. Zami Ismail ada. Apa tajuk dia ni? Janin. Headline besok kalau kau sebut ni nama filem ni akan dikeluar headline. Fin Jamal Riak. Janin.
Janin. There you go. Filem tak tahu tapi teater Asmara Rama. Asrama. Filem kontradiksi. Itu indie. Janin. Asmara. Habis there you go. Semua orang dah sibuk meneka. Baguslah teruslah tekan korang, tak ada masalah. Macam dia macam ni, macam kalau kau tengok aku tu, aku pun rasa malu dengan diri aku sebab masa tu macam sebelum shoot tu macam aku macam rimas dengan rambut aku. Aku zaman-zaman ini memang macam tu, aku tak nampak gunting. Aku ada penyakit kalau gunting. Aku nampak gunting nampak cermin. Gak. Aku punya rambut macam ni lah. Takat aku punya nikap ni. Begitu saja. Lepas tu mesti zaman itu asyik pakai jaket warna merah. Aku tahu. Ya betul. Zaman-zaman itu, Allahuakbar. Okay, silakan. Mari kita So basically kita pernah kita cerita lah pasal pengorbanan kita dulu-dulu. Sebab kalau aku nak fikirkan balik, aku pun terpaksa berkorbankan apa yang aku dah buat dulu. Sebab untuk pengetahuan you, mungkin orang tak tahu ataupun mungkin orang tahu. So sebelum wujudnya Farah Fauzana penyampai radio ataupun Farah Fauzana pengacara TV, Farah Fauzana budak lepasan UiTM ni, masa tu dia kerja squad. Hey! Keren! Tak boleh. Ada nak paper ke? Nak paper ambil satu. Kena minta izin lah. Terkejut belum ke? Start lagi Adwa, itu baru mukadimah Adwa. Sabar, belum Ada start ambil lagi. satu. Belum start lagi. Mana boleh macam tu? Dan aku kata betul kan, Mami cakap, itu dia. Adik. Kau ni memang potong lah aku, Dedek. Hi, Dedek. Antifa and the Frog. Once upon a time, there's a frog with Antifa. They call Frogfa. Sorry. Nak ambil, adik kan mama cakap kalau nak minta izin dulu. Go take one. Okay? Go take one and then go sit over there. Alright. Okay, silakan. Sorry guys. No worries. Ni dah kita work from home kan? Exactly. Itu adalah perkara biasa. So berbalik bercerita I tadi tu, sebelum Farah Fauzana penyampai radio semua tu kan. I pun pernah juga, masa tu jadi budak squad je, dah berlakon filem, dua movie dah berlakon. Ni yang kau jadi anak setan tu. Aku tak ingat tajuknya apa. Anak setan tu dah famous. Ya. Itu Jinoti dah famous. Ini belum famous. Jinoti. SH3 the movie. Ya Allah ya Tuhan. She ada. Akulah kiranya dengan Astaghfirullahalazim. Bayang Alibat tu tayang dekat Unify TV. Boleh. Ambil lah satu. Macam gitu. Itu zaman-zaman dulu. Biasalah tu. Zaman-zaman dulu kan. Kalau balik malu lah saya. Betul. Tapi again, I believe apa-apa yang berlaku dulu itu adalah satu benda yang mematangkan. What is past is at the end of the day is how we end our journey. Oh my God. InsyaAllah. Skipping London kau sekarang ya. Yeah, because when you facing with English teacher, bila anak kau yang anaknya sedang bercerita malam pun bibir dia macam gatal je nak betulkan anak dia. Cikgu habit Ya. Wait, okay. First, sebenarnya dia macam random tau. Kenapa kau duduk nilai? Nilai? Kenapa pilih nilai? Kau dulu duduk KL tau. Aku tahu. Apa pengorbanan kau sampai kau sanggup tinggalkan KL ni sampai kau nak duduk kat nilai tu? Sebab aku rasa semak. Boleh ke? Minta maaf orang Selangor orang Ini rumah kau, suka tinggal lah. Satu semak lah. Macam dah tak larat sebab macam aku dengan Tri, kita orang jenis macam very private people sebenarnya. Adik, kejap anak aku time ni lah kan. Kejap. Tak apa. Tapi kalau aku cakap kau dengar kan? 11:30 malam. Aku cakap kau dengar kan? Boleh aku dengar, gila kau tak dengar. Itulah tu. Aku sambil nak mengangkatnya. Apa macam, sekejap tak Cina. There you go. Ni ada orang komen, saya orang nilai best tau. Nilai terbaik. Memang kita pun nak kata nilai tak baik. Kita nak tanya kenapa tak ada. Dia pergi ke nilai. Okay. Kalau saya akan pindah pergi Kuantan. Nampak. Apa macam aku pindah ke nilai sebab aku rasa macam dia tak jauh daripada bandar besar tapi dia tak terlalu bandar besar lagi sebab kita orang dulu pun masa balik dari Kazakhstan kita orang duduk kat KL terus tapi itu pun kat Bukit Jalil. Lepas tu rasa tak boleh juga macam jam everywhere we want to go mesti macam banyak kesemakan lah. Lepas tu aku kan macam perasan tak rumah aku memang very earthy tone lah macam colour tak banyak baju aku pun aku tak boleh macam aku rasa semak psychologically memang aku tak boleh benda semak-semak sebab aku otak serabut. Faham. Gitu. Okay,
Tapi warna, okay, kalau kita kawan-kawan sebut pasal otak Singapura, betul lah kalau tengok balik kan. Fin ni kan, warna dia. Sekejap. Daddy ambil adik Daddy. Okay, bye. Bye Daddy. Dah waktu tidur dia sebenarnya. Betul Tadi Syakila dengan suami. Daddy tunggu. Wah. Kita cuba berkorban apa yang kita ada, apa kita tak ada. Kita, Betul, itu pun pasal korban juga tu. So besok, ya. So basically duk bercerita pasal maknanya memang duk main lah, just to lepak dekat apa kita panggil dekat Nilai and then jauh. Tapi walaupun tadi tu macam macam selalu balik KL, macam KL tu macam dekat dah pun kan. Juga dekat sangat, cumanya macam point pertama tu pasal Nilai tu macam kiranya aku dah tak larat semak dekat KL tu. Yang kedua adalah sebab masa tu Tri dah mula tak sihat. Kau ingat tak masa aku buat kat di bilik tu, Tri sebenarnya on the verge sangat-sangat psikosis. Tu sebab aku terkejut masa kau dapat call dia, sebab masa tu aku sebenarnya dah packing bag lah masa tu. Bukan aku rasa nak balik kampung, aku nak bawa anak-anak aku nak angkut sebab masa tu aku ketakutan. He was in the middle of psychosis, like was really bad actually. Lepas tu aku cakap macam selama ni macam family aku macam our nuclear family, meaning aku, suami aku dengan anak-anak, macam apa-apa kita orang berempat je tau. Sebab aku jenis macam tu daripada kecil, aku jenis tak suka share everything dengan family sangat. Bukan tak suka pun, maksudnya aku kalau nak share aku make sure benda tu positif saja yang sampai kepada telinga family. Sebab aku tak suka macam even kalau aku accident kereta ke apa benda ke, macam abah aku cuma tahu bila surat accident sampai. Contohnya ada macam report polis ke whatever whatnot kan. So macam so bila dah jadi macam tu barulah rasa macam okay, aku dah kena masukkan family involvement dalam nak cuba sihatkan semua orang, nak jaga. Sebab aku masa tu aku sedar I cannot do this alone, and Nilai ada mak bapak mertua. So macam at least macam kadang-kadang kan macam kita selalu fikir kita lah superhero semua orang, tapi sometimes superhero pun perlukan superhero yang lain juga. Gitu. To back up you in case you are down. Betul. And betul kawan-kawan. Okay, korang kau boleh tengok balik dekat YouTube di bilik. Masa tu I think way back 2000, masa tu in August kita celebrate kebetulan masa tu in August, kebetulan anniversary Fin Jamak juga. Fin. Betul. Saya tak tahu pun pasal saya tak tahu pun di keadaan Fin sebenarnya hara masa tu. Betul. Dia macam maintain je. Okay boleh. Dengan Juna semua datang sekarang tak ada masalah. So dalam kereta aku ada bag weh. Kau tak tahu kan masa tu kan? Dalam kereta aku ada bag weh. Demi Allah, aku tak cerita dengan siapa pun. Aku masa tu, aku punya planning habis di bilik, aku angkut anak-anak bawa balik kampung. Sebab aku tak tahu, sebab masa tu aku takut dengan lelaki aku. Sebab masa tu dia punya psikosis was really bad. Masa tu dia rasa aku macam try nak bunuh dia lah whatever. Orang tak sihat kan. Lepas tu masa tu aku pun tak ada awareness yang kau tentang schizophrenia and everything. So memang masa aku memang tahan je lah. Sekali tiba kau buat surprise, Tri telefon. Aku macam alamak potong, aku nak buat apa tapi itulah dia. Macam masa tu kalau aku boleh selit sikit lah. Everyday masa zaman tu, everyday aku memang istikharah, aku memang minta tolong Allah. Aku jenis, masa tu aku dah tak tahu nak buat apa. Setiap hari aku minta macam okay Allah hari ni nak buat apa. Macam tu. Maksudnya kita dah effort tapi masa tu aku tak tahu nak buat apa dah. So macam masa tu that night aku memang istikharah nak buat apa for the next day tu. Macam masa tu aku fikir aku nak balik kampung, bawa anak-anak aku sebab aku nak cuba larikan daripada semua benda alam ni. Sekali di bilik buat macam tu, and then maksudnya kan dekat call tu dia kata nanti awak balik kalau kau perasan. Kau perasan tak dia cakap lepas ni balik aku rasa dia dah perasan macam aku tak ada dengan anak. Masa tu dia macam on off. Lepas tu macam aku cakap okay this is a sign. So aku balik, alhamdulillah macam tu lah. And just for your information guys, Tri tak suka, bukan dia macam takkan random ambil menyibuk phone orang. Tapi muka Farah Putera ni memang muka tak malu. Kau disayang sikit lah. Dia sayang sikit tu macam alhamdulillah ni macam moga Allah pemudahkan. Tapi macam Tri terus jawab macam goyang aku masa tu ya Allah. Best korang boleh tengok balik lah. Okay, but alhamdulillah things happen for a reason, ada hikmahnya. And I suka bila perkataan istikharah tu sebab biasalah zaman-zaman cik baru belajar dulu, istikharah ni selalunya nak pilih kerja, buat semua istikharah, nak pilih duduk, maknanya nak pilih benda-benda baik. Ada kala benda-benda yang seperti ini juga istikharah juga.
juga rupanya. You know? Yeah. Yes. Satu yang kita belajar hari ni, love it. Okay, Assalamualaikum. Wow, ramainya. Betul. Tri call and Juna love air mata. Yeah, talking about Juna love air mata itu pun adalah satu benda yang macam Sini, zop. Serentak weh dengan Faizal sekali. Faizal. Dia sekali. Betul. FBI. Dia pun tu goyang kaki dia tu macam ni semua dah terkucuk kacau. Betul. Oh ya Allah. macam apa yang berlaku ni. Tapi itulah dia. Subhanallah. Guys, nak cerita pasal pengorbanan dengan Juna, sesungguhnya ramai yang mengetahui. This is like I rasa you berkorban a lot. Cuma malam ni kita nak cerita pasal pengorbanan Fin terhadap Farah Fauzana. What? Wait, sabar. Sebelum mungkin tuan-tuan dan puan-puan bukan tak tahu ya, biar kau tak tahu. Kau jangan buat muka, walaupun kau tutup nikah, aku nampak muka kau tu. Kau nampak muka tu. Jadi cerita apa? Kau tak cakap tajuk lain ni. Kau tak. Pengorbanan lah ni, pengorbanan. Ya. Okay. Kau Kali cakap pertama, bukan. Kau jangan nak live live ni. Kali pertama Farah Fin travel bersama adalah pergi ke New Zealand. Yes. Jujur sebelum tu Farah Fin ni dia bukanlah umpama kawan sahabat baik ke tak. Dia macam peminat. Cik Aku peminat yang lagu. kau Aku minat dia macam Fafa okay lah you know. Blushang gila. suka. So berkawan dari situ muncul. And then saya masa tu dah berhenti kerja, tapi saya kena pergi ke New Zealand. Saya dah berhenti dekat Hot, saya kena pergi New Zealand 2016. Saya kena pergi New Zealand untuk klien. Pergi New Zealand buat apa? Pergi tunjuk bangunan. Pergi tunjuk kapal terbang. Aku tengok bangunan ni. Pergi tunjuk bangunan. So saya cakap, you know what? Saya nak bawa kawan. Pasti boleh saya nak bawa Fin Jamal. Oh, Fin Jamal. You klien sukalah. Macam bawa celebrity. I want to bring Fin Jamal. Saya pun tak pernah travel dengan dia, tak sekarang kat KL, kat dalam Malaysia pun tak pernah. And pengorbanan ni senang, straight to the point. Pengorbanan dia bila Fin satu bilik dengan Farah Fauzana. Tuan, setiap pagi bila dia bangun, dia terpaksa hadap telinga dia dengan lagu Zian Azin. Setiap pagi dia kena hadap dan dia akan cerita aku kalau nak kahwin aku siap buat rumah macam ada parking tu sebab aku nak babai macam Zainal. Untuk siapa yang memang sayang sangat dengan Farah Fauzana ni, dia punya perangai, dia memang nak mandi ke apa, dia memang akan buka iPad, dia memang iPad khas untuk lagu-lagu saja. Lagu tu dia akan lagu tak ada zaman-zaman sekarang yang big bang pada borak pam tak ada. Lagunya semua jenis macam ring ding jenis tarik macam tu. Memang melayan je lah. Ya Allah. Dan lagi satu, dia kalau nak travel dia wajib ada cili padi, kicap, lepas tu biskut Jacob bulat. Oh yes. Supaya senang buat pagi kat toilet, breakfast pergi toilet dah. Tak betul nanti breakfast kat hotel lain. Macam itulah. Tapi it was awesome lah Farah. So macam aku tak, jujur dengan aku. Kenapa kau tak cakap dengan aku? Macam, Farah, kenapa kau dengan aku? Kenapa kau pagi tak dengan zikir? Sekarang aku dah slow. Sekarang aku dah tukar sikit. Bila tak lah, aku dah tukar sikit. Tina diam kat situ. Dia kata kaki kuno. Kat kuno dia kata. Betul. Tak. Satu benda orang selalu fikir pasal aku adalah dia fikir aku ni jenis macam mana yang aku selalu cakap. Aku suka menulis macam kita patut macam ni, kita selalu improve. Aku selalu ajak orang improve kan. Contoh kan. Orang selalu fikir begitulah aku setiap hari. Macam kalau jumpa orang, Assalamualaikum adik-adik, apakah khabar? Marilah kita pakai tudung, apakah tak ada masa aku. Kau ingat aku apa? Aku ni macam bila aku menulis, maksudnya aku ada masa untuk bercakap dan aku cakap secara terbuka. Tidak memang secara spesifik. Kalau aku spesifik, aku rajin je apa yang tengah viral aku akan bawa. Assalamualaikum, sekarang video sekarang tengah viral, mari kita bercakap tentang satu video viral. Saya tak minat benda-benda macam tu. So macam in real life macam aku nampak kau macam mana sekalipun kau, itulah kau dan begitulah juga aku. Just because aku dah pakai niqab, just because aku dah pakai tudung labuh, aku still struggling lagi. Aku belum lagi sampai level mana dan tak ada layaknya aku untuk tegur orang yang aku dah tak buat dosa tu, tapi aku macam kau faham tak? Macam some people, the moment dia dah move on, lepas tu dia akan tegur orang dengan dosa yang dia dah tak buat.
cuba kau tegur benda yang kau masih buat. Sebagai contoh, macam aku sekarang masih mengilai. Apa tu aku nampak orang mengilai, astagfirullah sister. Goyang gitu. Faham tak? So, even macam tak jauh-jauh lah. Macam walaupun aku memang secara conscious ni memang aku cuba menolak untuk mendengar music whatever what not. Tapi ada masa kalau aku lain dokumentari still ada music lagi. Dia ada lagi struggle-struggle kita. Macam the small struggles hanya kita saja tahu. Cumanya aku menggalakkan kita semua apa pun struggle yang kita ada itu keep it to ourselves. Apabila macam aku punya suami pun belum lagi sempurna, aku apatah lagi. So macam life is just too short untuk bersakabuk orang. Macam tu That's why I sekarang ni memang sentiasa lah ni snooze on forever kan. Apa-apa yang cuba snooze on dulu. Tapi kau ini satu benda lagi pasal kau. Kau memang mungkin aku patut live live ni. Tak. Satu tanya Nah ke Amy ke sama kawan-kawan kita yang ada dekat sini. Memang engkau memang orang yang tak suka mesti campur dengan dosa orang ke apa benda tu. Kalau macam kadang-kadang kalau macam ada lah kadang-kadang terpetik nama orang ke apa benda engkau dah tak adalah. Tak ada macam halau nyamuk, halau lalat. Tiba-tiba ada tangan dia begini. Tak adalah. Subhanallah. Dan benda tu bagus juga sebab macam kadang-kadang kita pun tak perasan juga kan. Lepas tu macam dia kalau macam kita bercakap berdua duduk senyap-senyap dan bincang cari solution tu lain berbanding dengan berjemaah. Mari kita bercerita pasal pacuk. Subhanallah. Itulah dia itulah dia antara things and I want you guys to know that bila travel kita cuma kenal each other when we travel together, Farah. Sebab macam kita dah bangun sama. Sebab macam kalau apa yang aku nampak kau dekat dalam tu macam okay, aku memang fan girl kau. Faham tak? Memang aku suka gila kau punya karakter and everything. But bila aku dah travel dengan kau, aku dah tak lagi fan girl seorang Farah Fauzana. Betul. Aku terus rasa kau kawan. Kau faham tak? Maksudnya macam apa yang kau display itu macam apa orang nampak tak setara dengan apa yang aku dah nampak. Kau faham tak? Ya. Sama juga seperti aku jugalah. So macam pinjaman macam ni. Kawan, kita betul-betul kita kena travel dengan those people. Bila things berlaku dekat dia, kita faham sebenarnya dia tengah marah-marah tu. Kita faham dah. So time kita travel, dia boleh macam contoh. Aku masa pergi tu aku masih emosi tahi lagi kan. Kau ingat tak? Ya, masa tu aku bangun lagi Tapi itu adalah karakter yang mana kita as a kawan, kita pun belajar untuk give space and let them to have the space. Kawan-kawan kita kena belajar bila kita berkawan ni, kita kena bagi mereka space. Ada masa macam biasalah. Farah Fauzana ni pun hati-hati macam nak ada hari-hari dia. Betul. Lepas tu the best part, journey pengorbanan Fin ni, subhanallah. Sebab again, kalau anda baru saja bersama dengan kami, welcome, selamat datang. Kita bersama dengan Arti Masa Bilik bersama dengan Fin Jamal. Dan nantikan penghujung ini kita ada Shakila, our Baskers entertainer for tonight all the way from Tawau Sabah. Back to Fin. Pengorbanan Fin masa journey dia, babe. Subhanallah, perempuan ni tak nampak. Apa pasal kau sibuk? Kau nak cakap gambar macam gini je. Farah Fauzana punya style. Ini masa kita dekat ni, kita pergi Spain. Ini kita punya second negara. Kita punya persahabatan merentas negara kan dia. Negara. Kita tak jalan dekat Malaysia. Kita jalan lagi overseas je. Kan? Betul, aku tak pernah jalan aku dalam Malaysia. Kebetulan. Ya. Tapi itulah dia. Saya duk fikir itu trademark dia. Sebab aku pun ada trademark aku belakang ambil angkat jari. Dia macam ambil gambar dia sampai dia paksa semua orang. Buat macam ni. Ambil gambar semua orang macam ni. Rupanya itu adalah perjalanan terus. Masya Allah. Makan nikah Ya. Kelas kau kata Firdaus. Tu dia. Windu, Juna and Dedak. Dedak. Kenapa kau ingat anak aku makan dan ayam ke? Ya Allah. Sorry kan, maafkan Tifa. So ya. Okay. Boleh tak bagi tahu aku secara random kan? Okay. Between you and kita nak cerita pasal kawan-kawan lah, kita cerita pasal adik-beradik masa kecil. Ni cerita pasal masa kecil
Kan kita dalam keluarga dia ada macam seorang tiba-tiba yang macam pengorbanan yang tengah makan-makan, kita mesti akan simpan. Ni contoh ni contoh simpan guling ayam. Sekali sebab tiba-tiba adik kau ke abang kakak kau ambil, kau pun berkorban. Ambil lah. Itu contoh. So masa kecil-kecil punya konsep berkorban tu nak tengok juga. Aku adik-beradik tak rapat. Perasan tak? Aku jarang sangat cakap pasal family, pasal adik-beradik aku. Apa Okay, tukar lah, kawan-kawan lah. Tak boleh je sebab bila cakap ni, sebab aku biasanya aku anak nombor 2, aku pendiam. Aku jenis abah aku selalu cerita. Aku jenis anak yang sangat senang, letak je depan TV aku boleh senyap je sampailah dia orang pick up aku balik. Aku memang macam tu. Aku cuma outspoken bila kat sekolah. Sebab aku rasa sebab aku budak gemuk yang macam rasa aku kena shine. Tu je. So macam kiranya bahagian aku kalau makan, benda sedap aku simpan. Sebagai contoh telur kuning, jangan usik, kulit ayam, jangan usik. Telur kuning, dengan kulit ayam. Jadi aku akan makan lah. Biasanya tengah makan, zas kena rampas. Biasanya air mata mengalir gitu je. Mana betul tak tadi contoh cerita tu? Itu sangat betul. Bila kau cakap tu aku macam shoot. Ya, apa macam tu. Macam gitu Wah, Masya Tapi Allah. tapi kau kena faham macam jangan pada kesiannya dia tak, bukanlah tak rapat langsung sampai tak bercakap tak. Cuma dia macam sebab aku daripada kecil duduk asrama. So macam benar itu pun jadi satu reason kenapa aku tak nak anak aku sekolah asrama tau. Sebab macam pengorbanan cerita zaman asrama. Come on, tukar. Kenapa? Malam ni aku cuba untuk berjanji tidak akan menangis bersama dengan Fin. Tu je nak beritahu. Alah, aku macam tak ada je. Boleh je cerita lain lah. Macam aku tak tahu lah. Aku tak nampak dia aku ni berkorban ke apa. Aku rasa semua orang akan buat benda yang sama. Kalau kau sayang orang ataupun kau sayang, macam aku ni bukan semata orang yang aku sayang. Aku asalkan bagi aku kemanusiaan tu aku suka. Macam aku tak kisah kalau kau makcik India cleaner ke. Kalau aku rasa kau seseorang yang memerlukan kasih sayang, itulah aku bagi. Aku rasa hati aku cukup besar untuk aku tak tahulah. Tu sebabnya aku rasa aku tak ada anak sendiri. Sebab aku jenis memang tak kisah. Bagi aku anak tu daripada perut aku ke, daripada perut ayam ke, daripada perut bulu betung ke, asalkan memang kasih aku okey je, tak ada masalah. Kau faham tak? So macam aku tak ada nampak aku macam kadang-kadang belum cakap kau berkorban masa untuk tolong budak yang pregnant, kau berkorban duit tu. Aku macam tak, sebab aku ada benda tu. Kalau katalah aku tak ada, macam tiba-tiba aku tengah sini, lepas tu orang cakap, Kak saya betul-betul tak ada duit, boleh tak saya pinjam 15 juta? Aku tak ada 15 juta. So aku macam, saya tidak mampu membantu anda. Kau faham tak? Oh my god, dia dah sebut pasal duit Dia dah sebut pasal duit tu dia. Dah masuk pasal duit. Kita dah masuk pasal duit ni. Fin ni, kita cerita pasal korban kan? Aku dah ingat dah dia ni. Fin ni, saya punya terperanjat. Farah Fazana, bila kau dah selama dekat hampir 10 tahun buat panggilan hangit, macam-macam lah otak tu bergeliga. Pusing macam-macam nak buat ni kan. Nak bagi surprise news, prank, tak tahu lah kita prank ke apa kan. Tapi macam random, satu event tarik Fin kat tepi, Fin. Random. Ni ketika itulah kita nak merancang, hanya Allah yang menentukan. Saya memang random gila panggil Fin. Kenapa dia? Muka dia terus serius. Kenapa dia? Fin, aku minta maaf sangat. Aku memang muka tak malu. Aku nak minta tolong kau. Duit. Dia tak tanya kenapa kau nak duit tu, dia tak tanya bila kau nak bayar, dia tak tanya berapa. Okey, boleh. Wow. Dia macam lepas tu tak ingat tak berapa. Sekali 10. 10. Aku minta 10 tu. Wow, patut aku minta betul-betul. Lepas tu dia kata boleh, nanti aku usahakan. Aku tak ada masa tapi aku tahu aku boleh usahakan insya-Allah. Lepas tu aku terus macam masa tu kan macam sebab ya Allah minta Fin. Dia sebelum dia tanya, sebab dia takkan tanya pun untuk buat apa duit tu, dia tanya. Tapi aku tu cakap tak miskin sebab aku sebenarnya aku nak buat baju kahwin. Baru dia macam kau ni. Itulah dia seorang wanita ni hebat. Nah, kita tak cerita mana lah. Kita cerita aku malu lah. Kita cerita pasal apa tajuk pengorbanan ke benda. Okay. Yes. Berbalik kepada pengorbanan itu. Aku nak tanya juga. Kau ni asal bawa kereta je nak live? Kenapa kau time kau tak parking kau live? Kenapa kau kena masuk dalam kereta kau live? Kenapa kau tak live time kau tengah berkebun ke?
Kenapa kau tak left time kau tengah masak? Itu kau left masa masak bila ada kerja ya, itu lain ya. Ya betul. Sebab aku ada jawapan. Okay, Nombor go. kalau macam aku nak masak, nak buat live tak boleh sebab dapur aku reflection banyak. So macam rumah aku kan macam kita orang kalau gelap tapi kita ada lighting yang ada reflection, reflektif. So kalau aku buat nanti nampak pula lah apa aku siapa yang memasak pakai niqab, pakai tudung labuh kat rumah kan. Memang aku tak lah. Itu satu. Nombor dua, kenapa tak buat live macam di waktu lain? Kenapa waktu tengah bawa kereta? Aku orang yang walaupun aku cakap aku tak suka multitasking, tapi aku sebenarnya memang banyak benda dalam satu masa. So macam kalau aku dah dekat office, adalah kerja aku. Kalau aku dah ada je kerja. Kalau aku tengah dekat Jasko, aku ada je kerja. So waktu driving je yang memang aku tak ada no. Itu pun memang aku yang driving. Kalau aku duduk kat sebelah, memang aku takkan live juga sebab aku berborak dengan suami. Faham tak? So waktu tu je aku rasa aku ada peluang untuk jumpa dengan razib-razib aku, dengan memon aku ni, budak-budak ni. Macam yang aku rasa macam adik-adik dan Memon anak-anak. ramai ni. Awak tak tahulah. So Betul. macam aku rasa macam sebenarnya kalau ikutkan memang kadang-kadang tak larat juga. Dan kadang-kadang aku risau juga soalan yang aku jawab tu sama je ulang-ulang je. Tapi aku rasa macam dulu aku banyak silap pilih jalan sebab aku tak ada orang yang aku percaya tau untuk aku sharekan masalah ajukan. Macam sekarang ni memanglah ramai je orang yang suka share-share apa benda. Tapi macam itu macam kalau random readings ataupun random videos tu mungkin. Tapi manusia secara seorang yang konsisten bercakap benda yang sama tu yang kau buat rasa very close tu, itu tak ada that figure tu. Macam sebab aku tengok sekarang ni semua orang terlalu tamak nak bercakap tentang semua angle. Faham tak? Macam kita manusia, kita tak boleh nak tackle semua isu dalam satu masa. So aku rasa macam okay kalau aku tak nak jadi orang lain, aku nak fokus benda kecil. Aku benda lah ni sama juga aku applykan dalam bisnes. Kalau semua orang sibuk nak jual jubah muslimah yang pattern sama, bunga-bunga, rambu-ramba, dan siapa nak fokus kepada kolam kecil yang hanya berminat kepada plain colours. Faham tak? Macam aku tak bercita-cita besar. Aku tak ada rasa macam aku perlu nak tackle semua benda. Tak. Sebab macam bagi aku konsistensi tu benda yang lebih mahal daripada kuantiti. Ini bagi aku lah. So macam aku rasa macam adik-adik dengan anak-anak yang ada dekat aku punya Instagram tu, aku rasa dia dah dengar 1000 kali dah benda aku cakap. Kan, benda ulang benda sama. tu. Tapi saja nak tanya. Kadang-kadang orang saja nak tanya. Because benda tu macam dia umpama macam film kau sayang aku tak? Sayang. Sayang. Sayang ke? Sayang. Sayang tak? Sayang. Sayang. Sayang apa tu lo? Berotak. Ni kejap, ramai ni memon-memon. Ramai ketua kelas razib, ramai memon dah siap ambil kedatangan Okey, cepat ambil attendance. Ada yang tukang jaga kereta, ramai now memon kat sini. Oh ramai. Lepas tu memon kalau tak muncul nanti kat film mengantuk dalam kereta. Ketua kelas ada cepat ambil attendance. Kami memang suka jaga kereta kat memon. Kat memon. Hai, ya Allah, aduh sedih rasa. But I believe kan sebenarnya macam aku adalah antara orang yang akan sentiasa bila kau live je aku akan suka buka. Kadang-kadang suka kacau tapi kadang-kadang tengok je, pernah je macam just pasal tak usik apa macam dengar je. Macam dia benda yang kau dah tahu dah benda tu. In fact kadang-kadang benda tu contoh paling senang pun Kak, kalau saya soalan contoh yang paling selalu dengar, Kak kalau saya sembahyang lepas tu saya terlupa niat. Itu adalah benda yang basic tapi Nak tanya siapa je nak jawab. Tadi tu adalah orang yang betul-betul saya memang betul-betul tak tahu tapi sebab Fin jawab tak boleh. Tu macam jadi ikut mood aku juga tu. Kalau aku tengah mengamuk kadang-kadang 1000 kali nak jawab. Kadang-kadang macam jadi makcik lah. Yes. But every I believe macam hari tu aku jumpa dengan aku borak dengan Datuk Chef Wan. You know Datuk Chef Wan, Chef Wan macam jenis yang kalau dia nak marah siapa, dia nak tegur siapa, anak dia ke tak anak dia ke, dia akan cakap that is his style. You know, but at the end of the day, he give his reason kenapa benda tu berlaku. Dan orang akan accept, lihat dia as a father figure. Dia cakap pun, memang Nawai tu buat kata dia, bila saya cakap tu, cakap memang untuk anak-anak. Sebab kalau anak-anak saya tak nak dengar ke, saya harap anak-anak lain dengar lah, something like that lah. So sister. Aku pernah kerja dengan Chef Wan sekali and I love it. Dia memang berani. Dia masa ada resepi apa tak. Lepas tu aku suka gila. Dia macam aku bila datang buat timing. Macam dia kalau rasa timing lambat dia boom sembur semua. Lepas tu aku macam
Yes, ada orang disiplin masa. Kau, Nana Mahazan, Cik Huan, Farah Fauzana, tolak markas 5 dulu. Aduh, Wow, laju ni dah ah. 9.50. Tak boleh lama-lama kawan-kawan. So ini pun dah kira boleh dengan feel dah. Memang Razif dah standby ke esok pop quiz? Oh, okay guys. Korang pop quiz aku pula ni. Tu dia. How's your, apa kita tanya how's your jiran? Jiran? Aku Apa? kepo jiran yang Juna selalu pergi rumah tu. Sekarang Juna tengah tak fasa tu dah. So, Dah habis dah? Dah habis dah. Tapi dia ikut musim lah. Kadang-kadang dia basic Juna ni, autism dia ada fasa-fasa dia. Ada fasa dia macam, katalah 3 bulan tu dia kerja nak lari rumah, lari je lah 3 bulan tu. So kalau macam lesap dia aku tahulah. Tapi cakap pasal pengorbanan kan, macam bukan kata apa lah. Macam rasa semua orang tahu, macam siapa yang tahu kat sini tahulah. Macam Tri, dia pun mental patient. Juna autism severe. So macam kadang-kadang rasa berkorban je Tri. Macam kadang-kadang nampak dia on the verge of stress and everything. Tapi sebab anak dia lawan juga perasaan dia punya sakit tu untuk jaga Juna. So macam memang aku pun tak setera dia. Macam orang tanya macam mana Kak Fin ni terror jaga Juna lah. Tak, sebenarnya bukan aku. Kau ambil mic tu, itu sebenarnya kau tanya lelaki aku. Dia gentar. Betul-betul. Itulah. Jarang nak sayang lelaki orang tapi itulah sayang ni. Tris, dia macam dia bagi kau seorang je. Panggil dia Tris. Siapa dah dulu Salah ni? seorang ni panggil Tris. Dulu Tris ada. Tris. Kau ni kenapa degil sangat lelaki aku nama Tri. Bukan Tris. Okay. Tris ada? Dia bila dia dapat kawan macam ni dia kena reda je Okay. Betul. Kita dah sampai ke hujung-hujung ni sebab I really want to. Alah, sekejap je. Aku boleh lama kau tu. Aku boleh. Aku okey je. Jalan je. Ada orang bagi 10 minit. Jom kita cerita pasal aku pergi Palestin nak? Boleh? Aku suka. Masya Allah. Aku nak Kita ada cerita. kawan-kawan. Itu kan. Okay. Ada kau Palestin, kau asal sini. Aku nak cerita. Alah sebab kau tadi cakap pasal aku kan. Aku cakap pasal kau. Kejap. Abang. Alaudin, bukan kau sayang laki aku juga ke Fafau? Laki aku sayang kau? Kalau saya sayang suami orang tu diizinkan ya. Tak lebih daripada tu. For the sake of Allah. Teruskan. Aku macam dalam travel dengan kau, kali pertama New Zealand, kali kedua pergi ke Spain, kali ketiga pergi ke Palestin. 2 negara ni aku pergi memang aku tak ada, memang aku rasa jadi Allah, memang kau memang sempurna gila. Tak tahu kenapa dugaan masa pergi ke Aqsa, itu kali pertama aku nampak kau stres. Lepas tu aku macam itu kali pertama aku nampak kau dan dia sama juga macam kali pertama kau nampak aku mengamuk dekat airport. Dekat airport masa balik aku tak ingat lah apa yang berlaku serius. Go Masa bila ke Aqsa, masa ke masa kau ngamuk ke masa aku ngamuk? Dekat Aqsa yang aku mengamuk lah. Kau tak payah. Tak. Masa dekat Aqsa tu tak. Macam kau ingat tak pengalaman kita kat Aqsa teruk jugalah. Bukan pasal apa tapi kita memang pilih untuk pergi ke hotel yang memang dimiliki oleh orang sana. Okay. Yang memang kau ingat tak? Memang kita bukan pergi. Kita bukan pergi untuk holiday ke apa benda, kita tahu apa kita situ dan segala benda pun memang kita datang bawa duit cash saja dekat sana, kita beli mainan ke jajan-jajan dekat situ, kita packing kat situ lah kita bagi orang, betul tak? So macam kita dekat situ untuk orang yang tak tahu memang 2 jam sekali dia memang saja putuskan api, 2 jam sekali dia tiba-tiba matikan air panas, so tiba-tiba macam keras tengah mandi lah keras pagi tu. So memang tu lah. Dan aku ingat aku lillahi ta'ala, aku terkejut sebab macam risau engkau. Masa tu rasa ni dugaan tanah suci untuk si Farah ni. Sebab kau tak pernah membebel pasal apa. Engkau tak pernah komplain kot tentang apa-apa. Tapi kat situ kau agaknya stres ke apa benda ke. Dan rasa macam ya Allah, betul-betul Allah jentik engkau kat situ. Masa tu aku risau sangat sebab aku ajak engkau. Lepas cakap Farah ni okey tidak ni. Aku takut kat dalam situ. Dalam bilik seorang. Tak, lepas tu macam aku tak risau apa, aku tahu kau macam mana. Mungkin kau mungkin ada sebab lain. Aku risau orang yang tak kenal kau ni. Sebab aku dah travel dengan kau. Aku tahu kau tak pernah macam tu. Kau faham tak? Lepas tu aku duduk cakap dengan budak ni. Farah tak macam ni tau. Dia macam stres aku rasa tu. Lepas tu macam
Lepas tu macam sekali bila kita borak dekat Dome of Dome of Rock tu. Lepas tu kita semasa lepas tu kau cakap sebenarnya kau stress sana sini. Lepas tu macam aku lepas tu cakap dah lah aku stress. Lepas tu macam kau pula macam busy. Lepas tu cakap tak kita kena ada ni. Lepas tu kita nangis. Rupanya kita saling bernangis dekat bawah Dome of Rock tu. Aku tak lupa dan aku memang sujud aku sebut nama kau. Aku cakap, ya Allah, bagi dia ni hati tenang sikit ni. Dia ni stres apa ni? Aku tak tahu. Weh, aku memang ya Allah. Ya, Aku rasa dia betul. banyak perjalanan aku pergi mana-mana travel. Aku rasa itu memang top 5 aku lah. Top 3 kot. Yang top 5, yang paling atas memang bila aku dengan suami. Of course, yang kedua memang waktu aku berdua travel dengan abah aku. Itu memang tak ada tandingan lah. Lepas tu dengan yang ketiga ni, aku pergi ada engkau, ada Na. Sebab aku tak ramai kawan. Kawan-kawan yang wujud dengan aku ni pun memang kawan-kawan Na. Aku memang tak ada orang weh. Ya, betul. Dan I terus ringat jujur, okay, one thing bila itulah saya tak pasti sama ada Allah ni nak berikan kelebihan ataupun nak berikan something to me ke apa ke kan. Tapi contoh macam kalau tanya benda-benda yang lepas, especially benda yang buruk, I memang susah nak ingat sendiri. Tapi I memang suka dengar macam ni. Nak pula lama ramai pula yang tapi betul. Saya macam stress, saya ingat lagi saya complain. Saya dah lah sebab kita dah tahu kita duduk dekat hotel memang managed by the Palestinian. Kita tak duduk hotel managed by the Israelian, tak. Kita managed by the Palestinian. And then complain tengah mandi, lepas tu jerit, keluarlah seorang perempuan. Tengah mandi, lampu tak ada lah, apalah semua. So ya Allah tahu sekarang aku dia macam ni. Saya nangis seteruk-seteruknya dekat masa tu solat Jumaat. So kita dapat solat Jumaat. Yes. Nangis seteruk-teruknya. Dan bila saya mula pergi jumpa dengan semua orang, Amy, Christina, Kak, minta maaf. Lepas tu kita cakap minta maaf kat semua orang. Orang pun confuse kenapa? Sebab saya rasa saya dah buat salah kat semua orang. Saya macam yelah mungkin ada tadi saya nampak Christina siap message lagi. Semua orang macam kaku, kejung, what's happening. So terus aku minta maaf. Oh my god, ya. Tak, tapi itulah tu. Macam sebenarnya kan, macam kita pergi ke tempat-tempat yang suci ni, dia memang banyak dugaan. Kadang-kadang it brings out the worst of us, kadang-kadang it brings out the best of us. Tapi apa yang aku nampak sebenarnya, macam untuk setiap situasi, sentiasa ada the positive outcome tau. Macam sebagai contoh, macam kalau benda tu tak edit, aku takkan kenal kau dengan lebih. Dan aku tak akan macam tahu macam mana nak handle kau. Sebab mana yang logik kalau contoh perkahwinan semua perfect je, tak logik. Kena ada gaduh baru kita kenal. Sama juga macam aku rasa bangga dengan diri aku tahu macam mana nak handle kalau kau tengah stres. Dan aku tahu kau tak segan kalau kau stres. Macam ada setengah orang kalau dia sekali dia stres, lepas tu dia dah meluap, lepas tu macam dia tak nak kawan dah terus sebab macam dia rasa macam tu. Tapi we made it happen. And lagi satu aku rasa one of the reason bukan kau je stres, aku ni pula jenis kalau dah ada orang yang lebih stres daripada aku boleh chill. So kau dah ambil masa tu kau dah ambil watak tu, so macam aku dah tenang lah. Betul. Kalau aku yang stres dulu, aku rasa kau akan chill. Kau faham tak keedahnya macam tu? Kita yin and yang lah. Yes. Lagi tu macam apa yang orang tak perasan pasal macam pergi perjalanan macam ni. Nah, apa istilah dia perjalanan untuk macam ni? Apa istilah dia? Macam kira perjalanan ibadah ni, macam kiranya macam dugaan tu memang akan banyak yang beribu banyak. Lepas tu macam kiranya masa kita pergi, sebab kau alhamdulillah kita dah pernah merasa tanah suci Mekah dengan Madinah. Kita dah tahu macam apa what to expect. Tapi bila pergi kat sana, kita macam semua benda ni lain gila ni. Macam tempat tinggal apa benda macam ini macam sampai kita rasa ini tunggu kat pintu masuk dekat subuh. Semua kena tunggu. Kalau selagi walaupun dah masuk subuh, tiba-tiba polis Israel tu kata tak boleh masuk, tunggulah juga. Ya, memang aku rasa pergi ke Aqsa tu humbling gila. Sebab kau banyak duit macam mana sekalipun, kalau memang Allah kata tak boleh. Kalau macam kita bukan kata apa, macam alhamdulillah engkau well off, aku well off. Tapi masa tu memang kita tak jadi apa pun. Kita macam sekarang kau rasa lah macam memang macam ni macam engkau nak macam mana aku cakap, macam
Kau bayangkanlah macam kita yang dah biasa dengan keselesaan, macam tu sekali kita dilayan macam lipas. Kau faham tak? Betul tak kita bilang macam ni? Kau ingat tak yang kita nak masuk dekat mana yang dia saja je suruh kita beratur bodoh kat situ duduk je macam bangang. Lama gila. Kat mana? Tak, kita nak pergi ke Wailing Wall. Wailing Wall. Dia Wailing buat Wall kita tu macam yang bodoh kat yang situ. all the orang-orang Yes. Israel tu yang menghadap dinding dan dia orang The Jewish yang pergi apa dekat dinding bergaung tu kat situ. Betul. Memang dia akan biarkan dia buat kita rasa macam ni perkataan dia condescending ni tak cukup jahat lagi, macam degrading. Dia macam buat kau rasa taik tau. Betul tak dia? Dia buat kita rasa macam kita beratur kat situ. Masa tu macam nak marah tak nak marah. Sabar. Tak nak marah. Sabar. Macam ya Allah, kalau ikut barang aku, kalau barang aku masa pergi Spain tu aku bawa kat situ, aku rasa kena tembak aku kat situ. Tapi memang Allahu Akbar. Memang ya Allah, memang it's humbling lah. Going to Aqsa memang rasa macam ya Allah. Betul. Nak pula kan bila kita masuk dekat dia punya metal detector tu kan ketek. Lepas tu masa tu kita nak pergi ni, memang tak kita ada Masjid Ibrahim. Betul. Masjid Ibrahim kena pakai pasport. Masjid Ibrahim. Ya Allah. Masjid Ibrahim. Ya Allah. Rasa kalau kita cerita pasal tu bestnya weh. Aku memang ya Allah. Subhanallah. Tapi itulah macam nak cerita benda lain kan kita salah cakap ke benda, tapi macam apa yang boleh cakap memang kalau ada peluang pergilah. Tu je cerita dia. Memang saya tak keluar dalam perkataan. Dia macam dia umpama macam tadi before you join tadi I was sharing about kurban. Kalau macam ada setengah kita ada rezeki dapat buat kurban, yang setengah tak dapat rezeki. Tapi I macam dapat idea ni juga daripada apa yang kita tonton. Kalau kita ada tabung holiday, kita juga akan ada tabung kurban. Aku dengar tu. Supaya kita macam boleh. So sekarang kita ada tabung kurban, kita nak tabung holiday PKP dalam Malaysia. So kita juga kena ada mission tabung ke Palestin. Supaya satu hari nanti tidak ada reason untuk kau kata aku tak ada duit nak pergi ke Palestin. Sebab saya rasa bila pergi Palestin tu Fin, I rasa lain buku kitab Al-Quran tu ya Allah, bila pergi kat betul ini yang dalam surah, ini dalam yang ni dia. Bukanlah pandai sangat, buka lah tafsir tu, cari balik kan. Silap. Maafkan aku. Buka lah balik tafsir tu. So is a must place to go. Lepas tu kita pula pergi ada ustaz tu kan. Siapa nama ustaz? Ustaz Hafiz daripada tim Ustaz Alamin. Dia punya kelas memang macam rasa bukan macam tour guide sebab dia ustaz, so dia bagi kita macam kelas. Siap ada exam hujung tu. Kau jangan lupa dia ada exam ya kawan-kawan. Itulah seronoknya. And of course lah Fin flying colours. Kawan-kawan, just nak bagi tahu. Kita masuk ke Palestin, Aqsa melalui Jordan. Kita pergi Jordan. So jangan confuse lah. Kalau kita nak pergi ke Aqsa melalui Jordan, kalau kita nak pergi ke Gaza. Kau dah pernah pergi Gaza? Kau lalu mana? Pernah pergi melalui Gaza, melalui Mesir lah. Memang konsep menunggu tu adalah macam letak pasport. Okay, ingatkan nak swap ke tak dah. Okok. Tunggu 2 jam. Masa tu ada dengan betul. Masa tu kakak tak akan tidur lagi. Kakak macam, excuse me. Tak, masa tu dia tak nampak kau musuh sebab kau macam dia orang. Tapi bila pergi sana, tapi again nak beritahu cerita pasal Palestin, nak pergi sana ni, wardrobe daripada TV3 Nona ni, pengacara Nona ni, baju bagi paling down to earth lah, colour pun earth colour, nak macam samakan dengan apa yang dipaparkan Tapi bila moment kau masuk sebenarnya, the first car I saw, the moment I buka pintu Rafah tu, X6 dia depan mata. Masya Allah. Sayur-sayuran di kiri kanan. Wanita-wanita tak kira Palestin ni, tak kira Islam ataupun Kristian, but they are Palestine. So kiri kanan, wanita tolak yang berjubah lah, yang berwarna-warni. So sekarang macam dia dah tengok macam, ya Allah, tengok baju aku, tengok baju dia orang. Ni bukan cara orang masa ni tak. Tapi dia cantik-cantik kan, subhanallah, ya Allah. Dedek kat belakang tu. Adik. Tapi tu betul, alhamdulillah. Tapi kalau kita cerita pasal Palestin ni betul lah. Kita kena, kita akan curi satu hari special days just talk about Palestine. And kita boleh panggil kawan-kawan kita, Aku suka Amy Alaudin ni pun salah seorang
Tak tahu lah, dia pun macam cikgu juga. Dia banyak ilmu Kan? dia tu pasal Weh. sebab dia membaca Ya. Dan seronoknya bila kita pergi ke tempat itu, especially di Al-Aqsa, Dia akan explain dulu. Kita Baca. punya zikir, dia apa kita cakap, oh, Please read. dia budak pandai. Aku budak ni. Aku kau nak yang berlaku jadi Cina Bukit telah tertinggal bas ekspres. Tapi seronok bila travel dengan Fin dekat Al-Aqsa di Palestin. Fin yang actually berikan saya orang kata vibe yang kenapa kita perlu takut? Kenapa kita perlu rasa macam rendah diri? Random, mungkin dia orang pun macam kita. So Fin jalan pagi, kita nak pergi masjid ni. Morning! Yang dekat yang rambut kerinting tu, yang all the Jewish yang pakai topi, and then dia orang pandang balik, morning! Kita orang macam, dia balik. So dua orang Fin ni pun duduk jalan dia, morning! Padahal aku lah yang paling bernikap ni. Yes, dia dah menikap dalam satu. Tapi dia punya morning tu, Apa nak so jadi orang kat balas perangai? ni kawan-kawan, orang balas. Positivity. Positivity Ya. tu berjangkit. Ya, Ni, nak tanya, Gunung Sinai kat mana? Untuk orang yang tak tahu kan, saya ni bodoh geografi tuan-tuan perempuan. So masa Ustaz tengah cerita, ini Gunung Sinai apa benda, cakap pasal Egypt. Masa aku pun dengan confidentnya, Ustaz, singgah Gunung Sinai lepas ni. Punya confidence sebab dia asyik cerita pasal Gunung Sinai. Aku ingat Gunung Sinai tu kat depan. Masa cakap, itu dekat mana? Aku tak tahu. Aku lagi tak tahu. orang-orang biar pandai dia tahu kat sini. Gunung Sinai kat mana? Alah, hai tu Sinai apa benda dah lah. Aku pernah lupa dah. Syalam. Ustaz cakap, Gunung Sinai kat Syalam. Macam aku macam rasa bodohnya aku, ya Allah. Itulah dia. Seronoknya kawan-kawan, again, kalau diberi peluang, ada rezeki, guys, please save some money, go to Palestine melalui Jordan dengan bila keadaan dah reda insyaAllah. Baca buku dulu, sejarah diorang, tempat-tempat tu. And kita beri kesempatan Tapi pergi sebenarnya- masuk ke church kan. Yes, kita ada. Kita pergi dekat church dia orang. Sebenarnya macam insya-Allah jangan risau, apa namanya macam dia orang tak kacau orang luar. Dia orang kenal lah muka kita hidung penyek ni, tahu ini tak ada masa aku nak kacau lah, tak dia Betul, lah. betul, Tapi betul. dia memang akan kacau The locals. orang dia sendiri, the locals. Yeah. The beautiful thing yang aku rasa macam tapi aku rasa masa yang kita pergi semua, so aku rasa yang siapa pergi solo rider macam kita ni semua berkorban masa tu. Kau ingat senang ke macam dengan mulut-mulut orang kata tak payah pergilah apa benda tu, tapi kita nak juga pergi. Dia ada satu jenis panggilan macam aku kena pergi juga. So memang tak tahu nak cerita macam mana lah. So kita Dan salah satu penghormatan kita bila pergi kat sana, kita kena off social media, especially aku. Aku kena off social media. And aku kena block kot. Kau kena block Aku because diorang memang contact orang sana jaga. balik. Dan kalau mungkin kita satu hari nanti insyaAllah kita boleh buat, kalau setelah selesai semua-semuanya ini, mungkin satu hari nanti, why not, insyaAllah. Cuma saya sarankan, tak best kalau sebab bila saya check kan, ada umrah and ziarah ke Aqsa. Nanti penat. Dia macam biar spend solely dekat umrah. Kalau dekat Aqsa, macam gitulah. Kena simpan duit lebih sikit. Alamak, Zul bagi bunga lah. Oh. Okay, lagi nak pergi toilet dulu sebab last. Okay. Oh, siapa? Engkau? Bukan aku. Oh, kau tengah baca ke? Tak, satu pun aku nak cakap. Aku dah lupa dah, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Apa aku cakap? Okay, kenapa Fin Kamal kena block? Ada orang tanya Syiha Othman. Kenapa dia kena block Instagram tu? Sebab yelah mereka mengawal Instagram ni semua. Ada orang ada link-link kan. So dia takutlah apa yang kita sampaikan tu salah ke apa. Farafuzana Ustaz! Mana? Betul. Ustaz masuk. Assalamualaikum jemaah saya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Hafiz, apa khabar? Masya Allah Ustaz. Ustaz masuk lambat. Aku tidak boleh jemput sekali tadi. Ustaz soal lambat lah. Ustaz dah habis lah Ustaz. Aduh Ustaz ni. Ustaz nanti luar daripada live ni, mungkin hari Jumaat petang ke kita boleh buat live sama-sama. Macam best. Best. Macam best weh. Best. 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 Ustaz Tapi mungkin ni. Hafiz
Ni, So, aku dah ingat. Okay, go. Aku nak cakap macam apa yang aku rasa benda best sangat masa kita ke Aqsa tu, macam sepanjang perjalanan tu lah, bukan Aqsa saja, semua tempat kita pergi tu lah. Apabila yang macam Ustaz cakap, tengok kaki kita, macam semua tempat ni ada pijakan para rasul. Benda tu aku rasa macam, weh ya Allah. Kalau cakap orang mesti rasa sedih. Lepas tu macam, faham tak perasaannya macam kalau katalah kita ni contohlah konon pergi Hollywood. Lepas tu macam cakap sini Angelina Jolie suka makan nasi ayam. Dekat sini kita macam wah mesti best dia. Oh BTS, Anyong macam tu kan. Ini tanah Rasul kan, macam semua kawasan ni tak ada lagi, tak dipijak. Jadi macam everywhere bila Ustaz tunjuk ini dekat sini lah mihrab di mana Nabi Zakaria berdoa, dekat sini gitu, kat sini macam semua dekat macam mihrab tu, masya-Allah. Kat sini dia katakan, lepas tu macam Ustaz explain bila tunjuk macam katalah tiang ni kat sini kita boleh ambil ibrah lah. Aku ingat lagi apa Ustaz kau. Macam cakap tengok macam mana tiang ni bukan main tersergam. Kalau nak ikutkan logik, mana ada manusia larat nak buat ni, tapi macam begitulah Nabi Sulaiman boleh perintahkan jin and everything. So subhanallah. Kat sini ada macam dikatakan burak ini simbolism. Ya, setiap rinci tu masya-Allah, betul. Korang kena pergilah. That's the. Kau janganlah aku nangis. Berkorban ni kan kadang-kadang kita tak boleh nak cerita macam orang selalu fikir berkorban ni macam definisi korban ni terlalu limited, macam semata-mata kasih sayang semata je macam nak cakap pasal korban. Tapi sebenarnya korban macam-macam. Kita selalu lupa tentang betapa kita pun berkorban pada diri kita. Contoh aku cakap terang dengan kau, aku pakai niqab ni, banyak benda aku kena korbankan. Walaupun macam there are so many things aku masih suka lagi, tapi aku tahu sebab aku nak pakai niqab, aku kena korbankan benda-benda itu. Macam benda yang define diri kita, kau faham tak? Like So, for example, give me one or two example that you have to korbankan. Aku berbakat kot dalam muzik. and she don't want to sing, but she don't mind of our spoken words. She don't mind of lyrics. Ya, memang di situ lah. Macam contoh itu, ataupun macam aku sangat berbakat terjun daripada aku pulau, kalau aku pergi pulau, aku laut lepas aku boleh terjun gitu saja. Aku boleh dive. Tak payah berkaitan macam aku punya hantu air. Tapi bila macam ni kita kena korbankan benda lah tu. So tapi kadang-kadang kenapa aku tak suka perkataan korban, macam aku tahu benda tu indah, tapi benda tu indah pada orang yang menyebutnya. Orang yang merasanya kadang-kadang macam naik. So aku tak nak sebut korban sebab the connotation yang berada dalam kepala otak aku macam sedihnya macam tu. Padahal tak, macam I want to do it. Aku yang memang pengorbanan yang indah. tu. Macam instead of perkataannya korban memang bagi. Faham tak? Macam sama juga dengan aku ada share dengan aku punya anak-anak tadi kan, cakap pasal Syekh Husaini call cerita pasal teladan sirah Nabi Ibrahim lah. Macam waktu Nabi Ibrahim nak sembelih anaknya, macam of course bagi kita ini namanya berkorban, tapi sebenarnya Nabi Ismail alaihissalam dia memang dengar redha, tak apa, kalau itu yang Allah suruh silakan. Macam perspektif tau, bila kita anggap sesuatu tu kita kena berkorban, kau akan ada satu perasaan yang kena tu. Faham tak? But if you really want to do it, benda tu kau akan buat dengan mudah je. Sama juga macam kau rasa berat je nak semayang, berbanding dengan nak semayang dah masuk waktu. Like it is like tak tahu dah tahiyat akhir. Yes. Itu syaitan. Taklah, maksud aku macam dia punya perasaan. Bukan. Ni aku malas dengan ambil. Kejap nangis, kejap gelak, kejap nangis. Itu contoh. Maknanya dia punya perasaan tu tidak rasa berat. That's the word. Syaitan kan aku. Tapi memang pun syaitan belajar. Tak. Memang ada syaitan yang tu tau. Macam kau tahu tak? Macam
Itu yang aku ada belajar apa macam kiranya memang ada syaitan yang memang Ditugaskan. Yes, that's the word. Memang khas untuk bahagian smart, untuk kita start takbir je. Aku mula bertanya pada kawan-kawan sebab kita semua syaitan tu dia kenal diri kita tau. Macam maksudnya benda tu berbeza-beza. Macam aku, the moment aku angkat takbir, aku punya mata gatal. Aku tak tahu, bila aku tanya orang lain, dia kata the moment dia angkat takbir, benda yang dia akan ada Dan tu menguap. tak mengantuk pun. Aku tak sanggup. Aku punya mata dantal. Lepas bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi kan. Lepas tu mesti nak kena gosok. Padahal aku tak gatal mata sepanjang tu. So memang tugasan tu dilakukan dengan percaya lah. Ada setengah tu angkat takbir je dan gatal. Kau faham tak? So memang kita semua Allahu Akbar. Ni ada cakap saya menguap tu. Saya kata betul tu. Alright. Yes. Okay. Fin, it's a lovely day tonight. Sorry lah Sorry lah apa? Sorry lah macam hari ni kita punya perbincangan macam kalau tak menepati apa kau harapkan. Sebab macam kita bercerita bersepah. Ini namanya pun masuk bilik artis, kita macam layan je apa artis tu cakap. Tapi sesungguhnya artis itu bukan saja dari segi penggayaan penonton dan sebagainya. Arts is big kawan-kawan. And talking about arts, not to forget bidang bakat seni dan jiwa Jamal ni dalam tulisan, kita harap tak berhentilah ya. InsyaAllah. Kalau kau tak nak nyanyi, biar aku tolong nyanyikan. Kau tulis je, pandai lah kau buat nanti. Sebab suara aku dengan kau pun tak kurang hebatnya, cuma kau lagi merdu lah. Udah Tuhan tolong. Kan lain, susah. Okay, the next one ramai yang cakap, nampak. Akulah memo yang kena sebat hari ni. Ramai yang cakap insyaAllah kita plan random plan ke macam mana ke, insyaAllah hari Jumaat petang ke kita borak dengan ni. Terima kasih kawan-kawan. Shira Sam Signature Prizona, ramai nak sebut ni. Fadila, Mami, thank you Fin Jamal, Miss Shakila. Okay, kita nak cakap thank you to Fin. Tapi Fin, you want to say something to your friends? Adik-adik, memo dekat luar. Sebelum saya panggil Shakila, ready Shakila nak masuk balik? Okay, silakan Shakila. Okay, so kepada semua thank you so much. Selama ni sentiasa ada, kita akan selalu borak juga dekat kita punya live tu, tapi untuk siapa yang tak know. So kadang-kadang Kak Fin ni punya perbualan kasar, garang ke apa benda ke, minta maaf. Lepas tu jangan percaya apa dia baca dekat headline. Yes! Oh my god, thank you for telling that. Jangan malas. Jangan baca headline lepas tu kau tahu. Tak ada sebenarnya. Macam get to know, macam the moment kita rasa tak boleh belah dengan sesiapa ke, just pause, belah je dulu. Macam kalau katalah, kalau betul sekalipun macam mungkin dia tak buat kita dah. Let go je lah. Macam InsyaAllah aku pun tak nak buat pasal dengan orang kalau boleh aku pun tak nak orang buat pasal dengan aku. So kalau boleh kita semua nak happy belaka lah. Macam korbankan benda-benda ni, dunia ni sekejap je. Sekarang ni life dah merepek sangat. So berbahagialah, tenang-tenang aja, kita semua sudah tua. Tenang-tenang je insyaAllah. Fin, thank you so much for your line. Thank you. For your time. Thank you for my line. So kita nak bersama dengan Shakila. Fin, thank you so much Fin for your time. Kejap. Panggil si Dedek. Dedek mana Dedek? Geram pula aku. Dah masuk bilik. Oh, dah masuk bilik. Dah tadi kena Tarzan dengan aku, kau tak dengar. Okay, thank you so much Fin. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. There you go kawan-kawan. Bila kita dengan sahabat ni kan. Dan kita akan kembali. Shakila, sorry lah Shakila, bila dua kawan berborak ni memang kau kena tunggu sejak tu. Nah, kau tengok lelaki kau sandar sudah tu di belakang. Kesian. Kenapa saya tidak dengar? Kau cocok lagi ke di bawah tu? Dah, sekarang ni kenapa Fin start kat situ ni? Fin, kau memang tak nak keluar kan? Fin dia start. Kawan-kawan, kita abaikanlah Fin start kat situ. Okay, kita nak bersama dengan Shakila, our end of the show. Shakila, sebelum kita end the show, saya nak ucapkan banyak terima kasih kat Shakila kerana sudi menunggu, sudi mendengar cerita. Suami, terima kasih. Siti di belakang situ.
kita doakan all the best supaya awak terus berkhidmat untuk memberikan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Dan untuk anda boleh follow di Gyms, okay, dia band di Gyms, and ni adalah antara kita punya orang kata sharing moment lah di bilik dan juga our buskers of the night. Kita ada Syakila, lagu apa malam ni Syakila? Lagu raya juga, still lagi raya. Okay, here we go. Kawan-kawan, this is the end of the show. Terima kasih, jangan lupa minggu depan kita akan bersama dengan pengacara penyampai radio RTF. Check this out, Syakila, DJs and the husband. Panggung sidara jelita berselendang dan kebaya, sepadan dengan pemuda, tampan dan sega orangnya. Di pagi hari mulia kunjungi sanak saudara, yang tua tidak dilupa, ampun dan maaf dipinta. Yang jauh sudah pun tiba pulangnya untuk beraya. Meriah desa tercinta bagaikan pesta layaknya. Di pagi hari mulia semuanya bergembira. Tua muda miskin kaya berbeza tidak berbeza. Jom, mari adik, marilah bangga, mari kita beraya bersama. Orang jauh janganlah lupa, kita lupakan. Sila adik, sila tantang, sila selera jamu, selera lemang, ketupat dan rendang, semua ada. Sebulan kita PKP, menahan ke sana ke sini. Tiba sudah hari raya yang mulia. Bergembira seadanya, kunjungi jiran tetangga. Semoga menjadi amalan selama-lamanya. Pada yang telah tiada, kunjungilah pusaranya. Berdoa pada yang esa setulusnya. Tanda masih diingatan, sedikit tak kulupakan. Di pagi hari yang mulia, tetapi kenang. Yeay! Sehingga kita berjumpa lagi, tuan-tuan dan puan-puan. There you go, Rani Syakila. Sehingga kita berjumpa minggu depan. Thank you. AMBX. Bye-bye. Bye.